162. Okey, ini adalah gambar rajah nefron. Nefron ni adalah unit asas untuk ginjal. So, ginjal kita ni terdiri daripada berjuta-juta nefron. So, nefron ni sebenarnya terdiri daripada apa? Terdiri daripada tubul renal. Okey, kalau tengok kat sini, dia terdiri daripada kapsul Bowman. Memula kapsul Bowman. Kita ada glomerulus, dan satu lagi kita ada tubul renal. Tubul renal ni pula ada 3. Tengok kawasan, tengok tempat. Awal T, B, P, liku Henle, and then T, B, D. So, saya mula slow-slow. Yang ini, this one, kita panggil dia adalah sebagai kapsul Bowman. KB, kapsul Bowman. Yang kapilari darah yang berselirat di sini, ini kita panggil dia glomerulus. Ini tubul yang pertama kat sini, ini kita panggil dia TBP, tubul berlingkar proksimal. Yang macam huruf U ni, ini adalah liku Henle, dan yang ini adalah TBD. Now, proses pembentukan air kencing ni ada 3. Proses air kencing. Okey, pertama adalah ultraturasan. Okey, ultraturasan ni berlaku di mana? Ultraturasan berlaku di sini. Okey, so di sini berlakunya ultraturasan. So, ultraturasan ni berlaku adalah disebabkan oleh perbezaan diameter salur darah. So, disebabkan perbezaan diameter daripada besar jadi kecil salur darah tau. Okey, proses tekanan hidrostatik terbentuk. Tekanan hidrostatik terbentuk menyebabkan ada bendalir terturas keluar. Okey, now bendalir yang terturas keluar ni saya ambil 4 je dulu tau. Kita ambil H2O, kita ambil garam, dan satu lagi kita ambil asid amino dan juga glukosa. Okey, so bayangkan proses seterusnya ni. Okey, ini ada terturas keluar. Yang terturas keluar ada 4. Okey, now proses yang kedua adalah penyerapan semula. Penyerapan semula berlaku di tubul renal. Pertama, okey, berlaku di tubul berlingkar proksimal. Kedua, tubul berlingkar distal. Tertinggal. Dan juga liku Henle. Tadi kita cakap ada 4 bahan yang terturas keluar kan? So, 4 bahan yang terturas keluar ni, okey, awak tengok kat sini, ada 4 kan? Ada garam, ada air dan juga asid amino dan juga glukosa. So, di sini, okey, asid amino dan glukosa 100% diserap semula. Serap semula ke kapilari darah. So, basically awak bayangkan dalam tubul ni bila sampai sini, langsung dalam tubul ni nanti langsung tak ada asid amino, langsung tak ada glukosa. Kenapa? Sebab ni semua telah diserap semula. Okey, so glukosa, asid amino langsung tak ada. Okey, so macam katakanlah bahan lain, contoh bahan lain kita ada garam dan air diserap semula. Ada juga garam dan air diserap semula, tapi ini bergantung kepada tekanan osmotik. Okey,
Now, kalau di tubuh berlingkar distal dan liku Henle, apakah yang diserap semula? Yang diserap semula adalah garam, which is, ni baca lagi detail tau dalam buku teks, which is natrium, ion natrium dan juga ion klorida. Okey, dan juga H2O. So, penyerapan yang ini bergantung kepada tekanan osmotik. Okey, kalau tekanan osmotik kita tinggi, maksudnya badan kita kurang air. So, air akan diserap. So, kesimpulannya, kalau penyerapan semula ni, awak nak bayangkan, pergerakannya adalah bahan tu daripada tubul pergi ke kapilari darah. So, bila dia pergi ke kapilari darah, so basically, tak ada apa yang tinggal. Awak bayangkan yang tinggal dalam tubul tu nak jadi air kencing. Sebab tu, orang normal, air kencing kita tak akan ada glukosa dan juga asid amino. So far okey kan? Okey. Now, peringkat yang seterusnya. Peringkat yang seterusnya adalah, kita panggil dia adalah peringkat rembesan. Nombor 3 adalah rembesan. Rembesan ni terbalik tau. Pergerakan bahan adalah daripada kapilari darah pergi ke tubul. Air kencing kita bukannya ada air dan juga garam. Air kencing kita bau busuk kan? So, bau busuk tu adalah disebabkan oleh urea. Dan juga ada bahan lain, contohnya dadah. So, rembesan ni kita nak bayangkan bahan yang tak lepas melalui ultraturasan tapi kena dibuang daripada badan kita. Macam mana boleh dibuang daripada badan kita? Macam mana ada dalam air kencing kita adalah disebabkan oleh rembesan. So, contoh, saya ambil contoh. Katakanlah urea, dadah, bahan toksin, bahan toksin yang tak lepas lalu ultraturasan tapi perlu disingkirkan oleh badan. Alright. Okay. So, contohnya adalah dadah, urea, kreatina, asid urik, kreatina. Okay, dadah, asid urik dan kreatina yang ini ada dalam air kencing. So, macam mana bahan ni boleh lalu ada dalam air kencing? Adalah disebabkan rembesan. So, oleh itu, akhirnya air kencing kita ada air dan juga garam yang melalui proses yang lepas melalui ultraturasan. Dan air kencing kita nak bayangkan, ada urea yang bau busuk tu. Kalau ambil ubat, ada dadah dan bahan toksid yang lain. So, kesimpulan, apa yang tinggal dalam tubul ni, ini akan jadi air kencing. So, soalan. Okay, namakan dua proses yang berlaku. Namakan proses yang berlaku di J. Apa dia? Ultraturasan. Namakan dua bahan yang tidak dituras keluar melalui glomerulus. Okey, yang tidak dituras keluar ni adalah molekul-molekul besar. Contohnya, sel darah merah, platelet, dan juga kita ada protein plasma. Huraikan bagaimana proses yang dinamakan di A boleh berlaku. So, huraian this one. Tapi tengok bahasa cantik sikit. Tengok dalam buku teks awak, muka surat 255. Okey. Kemudian, soalan seterusnya. Terangkan mengapa bendalih yang mengalir di liquid Henle tidak mengandungi glukosa walaupun glukosa terdapat dalam kapsul Bowman. Sebab glukosa telah diserap semula 100% di tubul berlingkar proksimal. Okey, saya je boleh buat short form sebab saya dah ambil SPM. You guys kena tulis nama penuh, okey? Alright. Now,
Seterusnya, ini adalah soalan kebat. Soalan E. Tengok untuk soalan E. Okey, mamalia yang berlainan punya struktur ginjal yang berlainan bergantung kepada kehadiran air dalam habitatnya. Kepekatan air kencing yang dihasilkan bergantung pada panjang liku Henle. Makin panjang liku Henle, keyword dia. Makin panjang liku Henle, makin banyaklah proses penyerapan semula. Penyerapan semula makin banyak. So, makin banyak air diserap oleh badan. Okey. So, semakin banyak liku Henle, semakin banyak kepekatan garam dan juga benda lain di sekitar liku Henle. Berdasarkan maklumat ini, apakah yang anda dapat ramalkan mengenai liku Henle bagi haiwan yang hidup dalam persekitaran yang lembap? Kalau lembap nak air tak? Berbanding dengan haiwan yang persekitaran kering. Kalau kering, yang ni kering mestilah nak air. Okey. So, jawapan dia kat sini. Okey. So, haiwan yang duduk di persekitaran kering. So, kalau kering ni, yang kering, haiwan kering, jangan ni tau, persekitaran kering, liku Henle lebih panjang. Kenapa dia lebih panjang? Lebih panjang berbanding haiwan di persekitaran lembap. Okey, kerana kerana memerlukan lebih banyak air. So, bila diserap, banyak diserap, memerlukan banyak air, memerlukan lebih banyak air. Air, ni alamak. Okey, air, tulis sini. Air diserap melalui proses penyerapan semula. Okey, menyebabkan akhirnya isi padu, sebab diserap semula kan. So, isi padu air kencing terhasil adalah sedikit. Kalau sedikit, warna dia pekat. Pekat sebab ni pekat. Kenapa pekat? Pekat sebab banyak garam. So, itu sahaja. Semoga video ini membantu awak untuk increase lagi your understanding dalam tajuk urine formation. Okey, segala salah dan silap, saya minta maaf. Okey, bye.